Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan London, United Kingdom selepas menghadiri majlis taman latihan kursus All Arms Commando AACC. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengilat Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah dan majlis perjumpaan dua hala bersama The Right Honourable Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Heathrow bagi menyembahkan selamat berangkat ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Eri. Bidang pertahanan dan pendidikan menjadi tunjang kepada hubungan istimewa dan rapat antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Detik-detik bersejarah yang melambangkan hubungan istimewa kedua-dua buah negara itu dimuatkan dalam sorotan peristiwa perjumpaan dua hala ke bawah Duli Maha Mulia bersama Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran sepanjang menjalani latihan kursus All Arms Commando ASCC di Commando Training Centre Royal Marine CTCRM, United Kingdom, namun para peserta berjaya mengharunginya dengan tabah. Kita saksikan saat-saat manis kejayaan para peserta dalam sorotan peristiwa Majlis Taman Latihan Kursus ASCC dan penyampaian beret hijau.
22 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin ini membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,186 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 10 kes baru pada 5 kes kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru telah dikenal pasti. 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 111 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import telah dicatatkan yang masing-masing telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 29 November. Salah satu kes tersebut telah tiba dari Jakarta menaiki penerbangan Singapura SQ148 dan satu lagi kes dari Manila dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 686. Manakala terdapat 10 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 55 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,773 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 313 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,807 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 638,521 ujian. 81.8% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 404,371 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 94% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 391,709 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 81.8% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kesihatan juga maklumkan pemberian dos kedua vaksin bagi program vaksinasi kebangsaan COVID-19 untuk remaja berumur 12 hingga 17 tahun diteruskan hari ini. Kementerian Kesihatan menasihatkan ibu bapa serta penjaga berkenaan untuk memastikan anak-anak mereka mendapat dos kedua dan membawa mereka ke pusat-pusat vaksinasi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Setiap remaja yang akan datang untuk menerima vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR BruHealth masa proses pendaftaran oleh guru-guru sebelum memasuki pusat vaksinasi, membawa kad pintar serta kad BruHIMS jika ada, membawa borang persetujuan vaksinasi, borang pemeriksaan kesihatan serta borang soalan seringan meja flu atau flu day screening question form yang telah dilengkapkan terlebih awal. Memakai sungkup muka pada setiap masa, melakukan penjarakan fizikal, membawa payung dan air yang mencukupi dan mematuhi semua arahan petugas-petugas di pusat vaksinasi. Di samping itu, setiap remaja juga perlu mengisytiharkan kepada kaki tangan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bahawa kod BruHealth mereka adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Bagi mereka yang baru sembuh dari COVID-19, mereka hendaklah memastikan tarikh vaksinasi mereka adalah tidak kurang dari 4 minggu dari tarikh mereka telah disahkan sembuh. Sesi bual bicara volunteer chatbox sempena kempen Hari Bertindak 2021 diadakan secara maya
Dengan tajuk cabaran dan peluang di musim pandemik, sesi dikendalikan oleh 4 ahli panel yang mengkongsikan pengalaman volunteer chatbox dalam kerja-kerja sukarelawan. Juga menyertai sesi ini Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, volunteer chatbox menumpukan cabaran dan peluang aktiviti kesukarelawan semasa pandemik dengan menggunakan teknologi terkini serta keberkesanan aktiviti hybrid. Antaranya liputan siaran langsung sukarelawan in action dari Komuniti Pusat Pengasingan Temburong oleh Persatuan Pengakap Daerah Temburong. Mereka yang berminat mengikuti aktiviti sukarelawan boleh mendaftar menerusi aplikasi Mengelinga. Tarian tradisional joget baju putih dari Kelab Belia Permata Hijau Temburong diketengahkan bagi membentuk dan membina generasi penerus ke arah memastikan budaya tradisi dan warisan seni budaya Melayu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Antara menyaksikan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, 60 bibit pokok buah-buahan tempatan bermusim dan tidak bermusim ditanam di tapak projek tanaman di Kampung Sumbiling, Mukim Amo, Temburong. Projek kerjasama Kelab Belia Permata Hijau dan Green Brunei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan khazanah alam bagi kepentingan generasi akan datang. Aktiviti-aktiviti tersebut diadakan secara maya sempena kempen Hari Bertindak. Di daerah Tutong, beberapa aktiviti juga diadakan dalam menyokong kempen Hari Bertindak. Petang kemarin, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Kumpulan Belia Impak, Pusat Belia Tutong mengadakan projek impak bicara bertajuk Cintailah Haiwan Kita Secara Maya. Program disertai oleh Yang Berhormat Dayak Khairunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia menumpukan kepada pendidikan dalam memupuk kesedaran dan kefahaman orang ramai serta para belia dalam memelihara kesejahteraan haiwan. Program Bual Bicara ini menekankan beberapa aspek seperti perkongsian tips keperluan kesihatan haiwan peliharaan dan misi menyelamat haiwan terbiar. Satu lagi aktiviti kempen Hari Bertindak ialah kelas Bahasa Isyarat. Kelas yang dianjurkan oleh Pendidikan dan Budaya Kelab Komuniti Belia Transformasi diadakan secara dalam talian. Hampir 20 orang menyertai kelas tersebut yang dikendalikan oleh Dayangku Nur Hurin Rafidah Penginan Ahmad. Antara objektif aktiviti ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami tata cara penggunaan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, memupuk sifat pemedulian dan kemasyarakatan di dalam diri peserta serta mengisi masa lapang dengan mempelajari ilmu baharu. Sementara itu, program Bicara Petang melalui projek Impak Bicara pengenalan karate secara maya juga diadakan. Ia dikendalikan oleh Bahagian Sukan Jabatan Belia dan Sukan JBS Tutong dengan kerjasama Kelab Belia Impak dan Jurulatih Sukan JBS Tutong sebagai menyokong kempen Hari Bertindak. Program bertemakan kemasyarakatan ini bertujuan untuk mempromosikan sukan seni bela diri karate kepada orang ramai. Program antaranya disertai Belia Impak, Belia Daerah Tutong dan Skim Karate Cawangan Daerah Tutong. Manakala kempen Hari Bertindak di daerah Belait diisi dengan tuition dalam talian Tarian Jipin Laila Sembah yang bermula Oktober lalu. Tuition tarian secara maya ini dikendalikan oleh Persatuan Pembela. Menurut sumber kajian, tarian Jipin Laila dipercayai adalah pengaruh dari budaya yang sinonim dengan kedatangan pedagang Arab ke Pulau Borneo. Tarian ini mempunyai dua gerak asas dan dibalas pergerakannya secara berulang-ulang.
Pameran elektronik atau e-pameran Anjuran Pusat Sejarah Brunei di bawah Brunei December Festival merupakan pendekatan Pusat Sejarah Brunei ke arah memberikan maklumat dan info sejarah negara kepada masyarakat umum melalui rangkaian teknologi maklumat. E-pameran boleh dikunjungi dengan melayari laman sesawang Pusat Sejarah Brunei iaitu di www.pusat-sejarah.gov.bn dengan menekan galeri pameran. E-pameran ini mengandungi 7 buah pameran iaitu e-pameran koleksi manuskrip Borneo, e-pameran sejarah awal hubungan Brunei dengan negara luar, e-pameran sejarah awal Brunei Tua, e-pameran perlembagaan negeri Brunei 1959, e-pameran era kegemilangan Brunei, e-pameran salah silah dan juga pameran 3D kaligrafi nama-nama. E-pameran disampaikan dalam bentuk digital file PDF yang mengandungi penceritaan melalui teks dan gambar virtual, 360 degree panorama, flipbook dan pameran 3 dimensi.